So, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ahmad Yasir bin Jalil. Nombor kad matrik saya 10 DKM 18F 2063. Saya dari kelas DKM 5B. Namun, senario sebegini boleh memberi implikasi yang negatif dan kurang sihat kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara jika ia berlarutan dalam jangka waktu yang lama. Di antara implikasi negatif yang akan dirasai oleh masyarakat dan negara sekiranya fenomena PKP berlarutan ialah kesan psikologi, sosial dan emosi masyarakat. Selain itu, negara juga tidak akan terlepas daripada kesan ekonomi dan politik. Pelbagai langkah dan inisiatif dilaksanakan oleh masyarakat dunia untuk mengekang virus ini daripada terus merebak ke tempat lain. Di antara langkah yang telah diambil dan menampakkan keberkesanannya dalam mengawal jangkitan virus itu adalah kawalan pergerakan dan jarak sosial. Selain daripada itu, penjagaan kebersihan pada tahap maksimum turut membantu menyekat COVID-19 daripada merebak. Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita seharian. Dengan memiliki tubuh badan yang sihat, seorang dapat melaksanakan aktiviti harian tanpa halangan. Anak-anak dapat ke sekolah menimba ilmu dan ibu bapa dapat mencari rezeki untuk keluarga. Bagi sesetengah orang, nikmat kesihatan hanya disedari apabila mereka diserang penyakit. Mereka sanggup menghabiskan wang membeli ubat dan makanan kesihatan untuk mengubati penyakit yang dihadapi. Tambahan pula, pelbagai ubat dan produk makanan kesihatan wujud di pasaran sekarang seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Oleh sebab pentingnya nikmat ini dalam kehidupan, beberapa langkah perlu diambil agar kesihatan kita terjaga. Pada penghujung 2019, masyarakat dikejutkan dengan suatu fenomena baharu yang belum pernah dialami di dunia. Kemunculan penyakit yang dikenali sebagai virus COVID-19 menyebabkan seluruh masyarakat dunia menjadi panik dan ketakutan kerana ia boleh menyebabkan kematian. Keadaan dunia semakin kelam kabut apabila dimaklumkan bahawa tidak ada vaksin yang ditemui untuk mengubati penyakit tersebut sehingga kini. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali bin Abdul Basir. Nombor matrik saya 10 DKM 18F 2039. Saya kumpulan 1 bertajuk kesihatan. Saya akan menerangkan apakah itu COVID-19. Sejak mula dilaporkan pada Disember 2019, perkataan coronavirus dan COVID-19 kini menjadi perhatian dan bualan dalam segenap lapisan masyarakat, baik yang muda ataupun yang tua. COVID-19 tidak lagi asing bagi masyarakat Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Sehingga hari ini hampir 100 juta lebih kes di seluruh dunia dan kes kematian hampir 3 juta lebih. Kes di Malaysia pula hampir 400,000 dan kematian 1,000 lebih telah dicatatkan. Hal ini membimbangkan pelbagai pihak kerana angka ini terus meningkat saban hari. Okey, apakah itu coronavirus? Coronavirus merujuk kepada satu kumpulan virus yang besar yang juga merangkumi virus-virus lain yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Simptom penyakit COVID-19 adalah tidak spesifik dan boleh dikategorikan daripada tidak mempunyai sebarang simptom hingga saat teruk dan boleh membawa maut. Simptom akan mula ditunjukkan dalam tempoh 2 minggu. Sebab tu kita di kuarantin selama 2 minggu untuk nak kena pasti dia punya simptom. Bagi yang mempunyai simptom, menurut sebuah kajian daripada China, simptom yang paling kerap dilakukan ialah demam, batuk. Itu yang kerap lah. Simptom-simptom lain yang dilakukan ialah seperti sakit sendi, hasilan kahak, kesukaran bernafas, pening kepala, muntah, cirit-birit semua dan hilang selera makan. Itu adalah simptom dia.
Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan kumpulan saya. Patuhilah SOP. Kita belum menang. Sama-sama kita jaga dan lawan. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Alexander Andrew Rodriguez dari kumpulan 1, nombor matrik 10 DKM 18F2037. Saya hari ini ingin menyampaikan tentang asal-usul SARS-CoV. SARS-CoV merupakan virus hasil ciptaan biokejujuran di makmal, namun semuanya berita palsu semata-mata. Tiada bukti kukuh yang boleh menunjukkan SARS-CoV dicipta oleh manusia di dalam makmal melalui teknik biokejujuran. Malah, nama virus ini sendiri iaitu SARS-CoV yang berkait rapat dengan virus yang menyebabkan penyakit SARS, menunjukkan bahawa virus SARS-CoV ini mewujud secara semula jadi. Beberapa orang saintis dari China telah berjaya membuktikan bahawa virus SARS-CoV ini mempunyai ciri persamaan sebanyak 91.02% apabila dibanding dengan virus pangolin CoV, iaitu coronavirus di dalam tinggiling, dan 90.55% dengan bad cough, iaitu coronavirus di dalam kelawar di peringkat genom. Oleh yang demikian, tidak hairanlah jika virus ini berasal daripada haiwan mamalia yang kemudiannya dijangkiti manusia. Selain itu, perkara yang kerap dinaikkan iaitu adakah generasi muda kebal daripada jangkitan coronavirus. Semua peringkat umum mempunyai risiko untuk dijangkiti jika terdedah. Malhal pesakit termudah yang terkorban di Malaysia ialah kes positif ke 2,864, iaitu wanita berusia 23 tahun dan memiliki rekod menghidap penyakit thyroid. Analisis yang dilakukan oleh Pusat Kawalan dan Pengecahan China menunjukkan bahawa kesemua kumpulan umum boleh dijangkiti COVID-19. Kes paling mudah dilaporkan ialah bayi berusia 3 bulan dan paling tua berusia 104 tahun. Oleh itu, semua individu tanpa mengira umur perlu mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan jangkitan virus SARS-CoV ini. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Daniel Suzari. Nombor matrik 10 DKM 18F2045, kelas DKM 5B, dan daripada kumpulan 3 yang membincangkan tentang kesihatan. Saya akan memberi kesimpulan tentang kesihatan ini, dan saya telah meletakkan dan bahan-bahan ataupun link serta gambar yang boleh dirujuk untuk kesimpulan bagi kesihatan, tajuk kesihatan. Kesimpulan bagi tajuk kami ialah masyarakat perlulah berjaga-jaga dan mematuhi SOP untuk mengurangkan kes COVID-19. Apabila masyarakat dan komuniti mengambil berat tentang kes-kes tersebut, maka wabak-wabak ini akan menjadi kurang, dan masyarakat perlulah mengambil sepenuh perhatian dan bekerjasama, mengganding bahu untuk menyelesaikan masalah COVID-19. COVID-19 adalah satu wabak penyakit yang baru, dan kerajaan masih mengkaji serta membuat kajian tentang cara-cara membendung COVID-19. Antara cara-cara membendung COVID-19 dengan baik adalah sekatan rantasan negeri. Apabila sekatan rantasan negeri tersebut dijalankan, masyarakat ataupun komuniti tidak boleh bergerak secara bebas kepada tempat lain.
malah apabila komuniti bergerak secara bebas, wabak ini akan bergerak. Langkah yang perlu diambil untuk membendung wabak ini adalah, pertama, kita perlu menjaga SOP sesama masing-masing. Jangan bersalaman, pakai topeng muka, dan serta sanitasi tangan selepas memegang apa saja benda. Kedua, kita perlu menitik beratkan untuk mendaftarkan semua diri kita ke atas vaksin, kerana vaksin adalah sesuatu ubat yang boleh menguatkan imunisasi badan untuk melawan penyakit ini. Tetapi vaksin bukan untuk menghalang penyakit COVID-19, tapi menguatkan imunisasi badan untuk lebih kuat apabila penyakit COVID-19 serang. Dan ketiga, kita patutlah mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, kerana undang-undang tersebut telah dikaji oleh KKM, Kementerian. Itu saja daripada saya, Muhammad Adil Sendiri. Sekian, terima kasih.